Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Hafiz bin Muhammad Rafi selaku Wakil Kumpulan bagi membentangkan tugasan kumpulan iaitu Komunikasi Pembangunan. Jadi saya teruskan dengan nama ahli kumpulan kami. Yang pertama, Muhammad Syarif Amir bin Cik Yusof, nombor matrik 276035. Saya sendiri Muhammad Nur Hafiz bin Muhammad Rafi 276031. Dan seterusnya Nur Farhanah binti Jamil, nombor matrik 276348. Jadi kami telah memilih satu organisasi bagi membentangkan berkenaan komunikasi pembangunan. Jadi organisasi yang kami pilih adalah Yayasan Amal Malaysia, yang mana ianya sebuah badan bukan kerajaan iaitu NGO yang berorientasikan kebajikan, yang mana badan ni telah pergi aktif lebih 15 tahun dalam dan luar negara lah. Dan misi organisasi yang untuk badan NGO ni, dia berpaksikan projek pembangunan iaitu bantuan pendidikan, kesihatan, kemanusiaan, khidmat masyarakat dan banyak lagi lah. Okey, alamat untuk Yayasan Amal Malaysia ni iaitu di Lot 4459 Jalan Haji Muhammad Amin, Sungai Merak Luar, Pak Kajang, Selangor. Dan ahli jawatan kuasa yang kami menemu bual adalah Abdul Riza Abdul Halim, yang mana bagi tahu Yayasan Amal Malaysia ni amat menekankan komunikasi. Ianya merupakan tunjang bagi pelaksanaan sistem dan prosedur kerja dalam masyarakat. Ini untuk memperbaiki kelemahan setiap program dan membantu masyarakat dalam sosial ekonomi. Seterusnya, kita jelaskan secara umum berkenaan komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan ni ialah disiplin ilmu dan praktikum komunikasi dalam konteks negara-negara sedang berkembang. Ianya bagi meningkatkan pembangunan manusiawi, iaitu menghapuskan kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan dalam sesebuah negara. Dan ianya mestilah melibatkan penggunaan media sosial, perubahan sosial, kesedaran masyarakat serta perancangan dan penilaian program pembangunan. Dan ianya perlulah mendapat tindak balas yang positif daripada masyarakat. Dan setiap program yang diajukan amat berkait rapat bagi menaik taraf hidup rakyat. Okey, kita pergi seterusnya, iaitu fungsi komunikasi pembangunan. Yang pertamanya, ianya dapat menyebarkan maklumat dan inovasi. Ianya lahir daripada program yang kita jalankan bagi pembangunan sosial dan sasaran perubahan dan membangkitkan inspirasi sosial dalam kalangan masyarakat itu sendiri. Dan yang keduanya ialah perantaraan kepada sumber pembangunan. Di mana setiap program ni ianya akan menumpukan program bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memberi kursus dan penerangan berkenaan komunikasi pembangunan itu sendiri. Dan yang ketiganya ianya mencipta iklim bagi perubahan dengan mengusahakan nilai dan sikap. Dan kita tengok kesan melalui amalan komunikasi ni. Okey, yang pertama, kesan ni kita dapat pecahkan kepada dua, iaitu kesan hubungan dalaman dan yang keduanya perhubungan antara masyarakat. Dalam organisasi itu sendiri, dalam badan itu sendiri, ianya akan meningkatkan maklumat bagi membantu masyarakat. Yang keduanya memudahkan perancangan dan pelaksanaan program lah. Sebab melalui komunikasi yang baik, ianya dapat berinteraksi dengan baik. Yang keduanya perhubungan antara masyarakat. Yang pertama iaitu alat penyaluran maklumat daripada mulut ke mulut, dan ianya bergerak kepada motivasi kepada masyarakat. Dan bagi meningkatkan lagi amalan komunikasi ini, kita terdapat langkah-langkah yang perlu diambil. Antaranya mengekalkan komunikasi dua hala secara terbuka. Dan yang keduanya sedia menerima dan mendengar maklum balas rakyat itu sendiri atau masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, memastikan maklumat disediakan kepada semua staf. Dan penting juga senyuman dan mimik muka semasa program dijalankan, dan kejelasan maklumat amatlah penting. Okey, untuk kesimpulan tugasan yang kita jalankan ni untuk komunikasi pembangunan ni, bahawanya kita dapat simpulkan bahawa komunikasi pembangunan ni merupakan faktor yang amat penting bagi membantu masyarakat
Yang keduanya, penyampaian dan penyebaran maklumat yang baik ianya dapat merubah sosial dalam kalangan masyarakat di negara kita. Yang ketiga, pendekatan penggunaan media massa sudah menjadi platform yang kebiasaan dan memudahkan proses komunikasi itu disalurkan kepada masyarakat. Yang ketiga, kesediaan, kesedaran dan penyertaan masyarakat itu sendiri merupakan faktor kejayaan sesuatu program yang kita jalankan. Jadi setakat itu dulu untuk penerangan bagi komunikasi kumpulan kami. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.